Rahman. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya dua soalan sahaja. Pertamanya, berkaitan dengan Ustaz Salman menyatakan tentang istawa itu bermakna ala. Sedangkan Imam At-Tabari, seperti mana di dalam tafsirnya yang terkenal, tafsir Imam At-Tabari, surah Al-Baqarah, menyatakan bahawa istawa itu adalah ala alaiha uluwan mulkin wa sultan, la uluwan tiqal wa zawal. Iaitu kata Imam At-Tabari, bukan Allah Ta'ala itu bertempat di tempat yang tinggi, tetapi tinggi itu maksudnya tinggi kerajaan dan kesultanan. Jadi, adakah bila kita membicarakan tentang istawa ini, istiwa Allah ala al-arsh, yang mana saya pun beriman tentang ayat Ar-Rahmanu ala arsh istawa. Adakah istiwa Allah ala al-arsh itu, arsh itu adakah Allah ataupun bukan Allah? Jika arsh itu bukan Allah, mengapa dikatakan pula Allah Ta'ala itu perlu berada di atas arsh, ataupun perlu bertempat di atas arsh seperti golongan mujassimah yang kita katakan sebagai golongan mujassimah? Jadi arsh itu Allah ataupun tidak Allah? Soalan yang kedua adalah berkaitan dengan cara kita menyelesaikan. Kita tanya satu soalan dalam satu masa. Satu soalan saja? Satu soalan dalam satu masa. Lepas tu sambung. Sambung, okey. Silakan. Baik, berkaitan dengan perkataan At-Tabari, saya jawab, Ustaz Abu Syafiq, kod tak habis. At-Tabari bukan kata la ulu intiqal wa zawal. Tapi At-Tabari menjawab, dia kata, ini membantah dia juga, bagi orang yang nak kata juga tak boleh kata ala. Kamu nak kata juga akbala, berkehendak. At-Tabari kata, kalau itu yang kamu kata, fa in za'ama anna dhalika laysa bi iqbalil fi'il, kalau kamu nak kata laysa bi iqbalil fi'il walakinahu iqbalu tadabbur ataupun tadbir, faqila lahu fakadzalika faqul ala 'alaiha 'uluwal mulki wa sultan. Kalau kamu nak kata juga iqbal, tak mau kata ala, kamu kata boleh juga kamu kata tinggi itu adalah tinggi ulu sultan. Boleh kata gitu. Maksudnya, maksud At-Tabari, tafsiran selain daripada ala wartafa'ah itu salah. At-Tabari kritik. Itu yang ini sabotaj ke apa ni? Yang kedua, berkaitan dengan Allah di atas arash, sama ada Allah arash ataupun tidak, la yakhtaliful isnan. This is not debatable. Tak ada siapa khilaf. Allah bukan arash. Allah di atas arash. Tinggi di atas arash, tinggi di atas segala makhluknya. Di mana kamu mendapati bahawa ada makhluk yang paling tinggi, tutup alam ini, Allah lebih tinggi daripada makhluk. Adakah Allah, makna yang anda faham, Allah di atas arash itu maknanya tempat Allah di atas arash? Apa maksud tempat kena faham? Ahli falsafah berbeza tentang maksud tempat. Ada ahli falsafah yang kata tempat bermaksud sathul batinil hawi al-mumasim bi sathil zahiril mahwi. Permukaan dalaman benda yang sentuh, yang bersentuhan dengan permukaan luaran benda yang disentuhnya. Kalau ta'rif itu, tak, Allah wujud tidak bertempat. Kalau ta'rif yang kedua disebutkan oleh ahli falsafah, makan bererti jismul ladzi yatamakkan alaihi jismu tsani. Jisim yang di atasnya ada jisim akhar. Tak, Allah pun tidak bertempat juga. Allah bukan di atas mana-mana jisim. Kalau ikut ta'rif ketiga yang katakan, makan bererti sesuatu yang di atasnya ada sesuatu yang lain. Walaupun tidak tamakkun, tidak menetap. Tak, Allah mewujud bila makan. Sebab tak ada Allah di atas makhluknya. Tetapi kalau dimaksudkan dengan jisim, al-makanul adami, sesuatu yang tak ada lain melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tinggi di atas arash. Itu jawapan saya. Okey. Soalan terakhir. Okey, bagaimana Ustaz lihat cara untuk kita menyelesaikan sekarang ni masalah antara kita? Ekstremis, kafir, membid'ahkan, mensyirikkan. Bagaimana nak selesaikan? Penyelesaiannya mudah. Siapa nak kata sunnah, amalkan, bawa hujjah. Siapa nak kata bid'ah, amalkan, nafikan itu sunnah. Saya boleh tunjuk di kampung saya, Tanjung Tok Kong, kami ada dua masjid. Satu masjid tradisional, satu masjid kelompok-kelompok yang bawa pembaharuan. Kami bergilir Jumaat. Satu Jumaat di masjid ni, lepas Jumaat tak baca doa. Satu Jumaat lagi di masjid lagi satu, lepas Jumaat kami baca doa. Berbeza. Orang tu kata baca doa bid'ah. Orang ni kata baca doa lepas mayang beramai-ramai sunnah. Ya. Siapa nak kata bid'ah, dia kata bid'ah. Siapa nak kata sunnah, dia kata sunnah. Siapa nak kata pandangan ni bercanggah dengan mazhab, dia kata. Tetapi
Yang saya sebutkan tadi tak boleh. Jangan fitnah. Jangan tuduh orang. Jangan sebut peribadi orang secara melampau. Jangan bagi gelaran-gelaran yang jahat. Itu yang membawa kepada perpecahan. Berkaitan dengan takfir, jangan kafirkan orang tanpa sandaran hujah. Kamu ada hujah, kamu kata pandangan ini sama seperti pandangan orang kafir, sebagaimana yang dikatakan menafikan sifat itu sama seperti pandangan musyriki Mekah. Bawa hujah. Sebagaimana Ustaz Abu Syafiq juga, pandangan yang katakan pandangan Wahabi tentang isbatkan surah sama macam Yahudi, bawakan hujah. Selesai. Tetapi jangan keluarkan orang secara umum daripada Islam. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama saya katakan tadi. Jangan keluarkan mereka daripada Islam. Tak setuju, kritik. Tak setuju, bantah. Orang awam juga sama. Jangan masukkan orang dalam neraka. Tak setuju, cukup sekadar kita bantah. Nak kata bid'ah, kata. Nak kata sunnah, katakan. Berkaitan dengan makna makan tu tadi, syai'un adam, daripada sumber mana dapat? Daripada sumber mana? Dar'ut Ta'arud ditulis oleh Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah lah rujukan. Saya boleh bawa rujukan kedua. Ibn Rushd menulis di dalam Tahafud ketika dia mengkritik Al-Ghazali, dia menyebutkan perkara yang sama. Di mana Ibn Rushd mengatakan boleh nafikan makan tapi tak boleh nafikan jihad. Kita boleh berbincang dalam forum lain secara panjang lebar perbahasan ahli falsafah. Imam Ahmad Ibn Salamah At-Tahawi mengatakan bahawa Allah Ta'ala ini bukan di penjuru 6. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Dia dan ulama salaf. Tadi anda kata tak boleh nafikan jihad bagi Allah, tapi Imam Salaf menafikan jihad bagi Allah. Jangan miskot. Saya kata itu kata Ibn Rushd. Ya, maksud saya bagaimana pendapat? Baik. Tentang jihad. Jihad adalah sesuatu yang relatif. Tuan-tuan kalau baca buku falsafah ini jelas. Jihad yang 6 bukan selama-lamanya 6. Jihad bagi saya 6. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Jihad bagi Ustaz Abu Syafiq juga sama. Jihad bagi benda tapi dia bicara tentang Tuhan. Dia tak bicara tentang manusia. Saya jawab. Tapi jihad bagi duit shilling bukan 6. 360 darjah. Utara, selatan, timur, barat, tenggara, timur, laut. Ada 8. 360. Jihad bagi alam ini segala-galanya ada jihadul ulu di atas alam ini. Dan di atas alam ini, Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada makhluk bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita pegang dengan pandangan tu untuk katakan jihad sentiasa 6, artinya arash bukan paling tinggi. Lepas arash ada langit lagi. Lepas langit ada langit lagi. Adakah anta beriktikad Allah Taala wujud tanpa bertempat? Yang tempat itu makhluk lah, sebab tempat bukan Tuhan. Saya dah sebut tadi ada 4 takrif bagi tempat. Ringkas, i'tiqad anta bahawa tempat itu adalah makhluk. Jadi adakah Allah Taala wujud tanpa bertempat? Ustaz Abu Syafiq bertanya soalan seperti bertanya kepada saya, adakah Tuan Yusuf itu Robnya? Kalau saya kata Rob, dia akan kata arbabun mutafarriqun khairum min amillahil wahidil qahar. Kalau saya kata bukan, dia akan kata innahu rabbi ahsana maswai. Anda kena jelaskan takrif apa maksud makan. Kalau dimaksudkan makan itu makhluk, Allah maujud tidak bertempat. Allah tidak berada. Jadi adakah makan yang tidak makhluk? Adakah tempat yang tidak dicipta oleh Allah Taala? Adam. Macam mana? Ustaz Abu Syafiq kena faham takrif berbeza. Takrif mana yang Ustaz Abu Syafiq nak pegang sekarang? Okey. Sekarang ni tempat adalah bukan khalik, dia adalah makhluk. Jadi kita kata Allah Taala tidak bertempat kerana tempat itu makhluk. Kalau difahami, takkan kita nak kata bahawa tempat itu tidak diciptakan? Adam. Ustaz Abu Syafiq, kalau anda baca perbahasan falsafah itu disebut makanul adami. Semua mazhab falsafah sebut. Daripada Aristo, Plato, Ibn Rushd, Ibn Sina, Asy'ariyah, Jahmiyah, Salaf, semua bahas perkara itu. Makanul adami, perbahasan. Bagi saya, tak apalah. Bagi saya itu ada definisi yang agak pelik sikit. Di sisi manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah. Pada saya, perkataan makan tidak disebut secara jelas dalam nas. Nak nafikan. Tetapi jangan nafikan makan sehingga menafikan uluwullah 'alal 'arsy. Itu jangan. Kalau nak nafikan makan, tetap isbat Allah tinggi di atas arash, okey, saya tak ada masalah. Masalahnya akan jadi apabila sama macam Jahmiyah. Apabila? 1 minit lagi. Masalahnya sama seperti, kita ambil contoh seperti Kristian. Apabila Allah turunkan ayat Al-Quran, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hatabu jahannam. Kamu dan apa yang kamu sembah selain daripada Allah masuk neraka. Mereka kata, takkan Isa masuk neraka sekali? Nampak? Ambil ayat untuk menghalalkan justifikasi sendiri. Sebab tu pada saya Ustaz, nak nafikan makan, okey, nafikan. Tetapi jangan nafikan Allah tinggi di atas arash. Sebab itu pegangan ulama salaf. Kalau nak nafikan juga, boleh nafikan. Itu pandangan mutaakhirin Asy'ariyah. Saya katakan dia bercanggah dengan salaf. Tapi ada golongan Al-Wahabiyah yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu duduk. Masalah kita adalah bila mengatakan istawa itu duduk. Ataupun istiqrar, iaitu mengambil tempat. Duduk disebutkan oleh At-Tabari dalam tafsir Tabari ketika mentafsirkan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Dia membawakan bahawa bila ditafsirkan maksud kursi
Setelah bahas panjang, dia kata yang paling tepat adalah apa yang datang dalam hadis. Yaq'ad, disebut thummal yaq'ad, duduk. Saya boleh bawakan dalam tafsir. Okey, masa sudah cukup. Terima kasih kepada sesi yang dimulakan oleh Ustaz Abu Syafiq dalam sesi soal jawab di antara panelis. Saya harap pada semua dapat tenang. Kita masih ada lagi 2 sesi lagi. Diteruskan sesi soal jawab ini dengan menjemput Fadil Ustaz Salman Ali untuk meneruskan sesi soal jawab beliau. Dipersilakan. Baik, soalan pertama kepada Al-Fadhil Ustaz Abu Syafiq. Boleh saya duduk? Jadi, Bagi orang yang menganggap Muawiyah ini melakukan dosa besar, Muawiyah telah melakukan dosa, gilakan kuasa dan ijtihadnya tidak diterima apabila keluar menentang Sayyidina Ali. Apa pandangan Ustaz tentang orang tu? Imam Al-Baihaqi ada menyatakan bahawa Imam Syafi'i menghukum golongan yang berkaitan dengan peristiwa itu sebagai burah. Bila disebut burah, maka mereka ini melakukan satu kesalahan. Okay. Dan pandangan berbeza di kalangan Al-Asy'ariyah. Kadang-kadang kita jangan menghukum kepada semua Asy'ariyah. Memang ada sebahagiannya mengatakan bahawa Muawiyah di situ walaupun dia berijtihad, tapi ijtihadnya adalah bercanggah dengan nas. Kerana Imam Sayyidina Ali ketika itu adalah khalifah. Tidak sepatutnya. Soalan saya begitu. Bagi orang yang berkata begini, apakah perkataan dia itu diterima ataupun ditolak? Apa pandangan Ustaz tentang orang yang kata Muawiyah tamakkan kuasa, dia keluar bukan di atas ijtihad yang sah? Kalau tujuan dia adalah menghina Muawiyah, maka kita tidak menerima pandangan itulah. Jazakumullah khairan. Ini adalah perkataan Abdullah Harari dalam Sharih Al-Bayan. Al-Fadhil masalah, dia bukan seorang nabi pun. Okey, kita sambung sikit lagi tentang soalan ni. Kenapa Ustaz tulis dalam Facebook, Wahabi apabila mengatakan Muawiyah borah, Wahabi sama macam Syiah? Macam mana? Ustaz tulis dalam Facebook, apabila Wahabi mengkritik Yazid bin Muawiyah dan juga mengkritik Muawiyah, saya boleh bawakan? Apabila tokoh besar Wahabi mengkritik Yazid bin Baz dan sebagainya dalam Majlis Fatwa Saudi mengkritik Yazid, kesimpulan Ustaz di bawah, Wahabi sama macam Syiah. Apabila Aid Al-Qarni mengatakan Muawiyah borah, Ustaz katakan, Ustaz mengkritiknya, mensamakan dengan Syiah. Tapi kenapa apabila datang tiba giliran Abdullah Harari, kita boleh berbeza? Kita lihat kritikan itu adalah lebih kepada kritikan yang mirip kepada hulu. Tetapi dalam hal kritikan yang membina, contohnya kritikan yang menjelaskan tentang hukum, ianya juga adalah pandangan ulama-ulama di kalangan Asy'ariyah seperti dinukilkan oleh Baihaqi tadi. Maka kita kata itu dari segi menjelaskan hukum. Saya bukan tentang Al-Baihaqi, tapi double standard ketika mengulas perkataan Wahabi dan ketika mengulas perkataan Abdullah Harari. Apabila Ustaz mengulas perkataan Wahabi, Ustaz kata Wahabi adalah Syiah, Syiah adalah Wahabi. Perkataan yang lebih teruk daripada itu dikeluarkan oleh Abdullah Harari bila dia kata ini adalah dosa, mereka tidak melakukan atas dasar ijtihad, bahkan dia mengeluarkan Muawiyah daripada hadis am tak boleh maki sahabat. Ustaz kata kita boleh beza. Double standard dalam berurusan dengan dua tokoh. Ini yang kita tak nak. Yang kedua, anda tak pernah cakap lagi tentang contohnya tentang Syekh Abdullah Al-Harari. Kita tidak ada pernah tulis lagi berkaitan dengan ini. Tapi Ustaz tulis tentang Aid Al-Qarni dan juga kritikan mufti Majlis Fatwa Saudi ke atas Yazid. Kita kritik ke atas Wahabi, bukan ke atas menyatakan mana-mana statement daripada Syekh Abdullah Al-Harari. Artinya kalau dia menyebut, dia lagi teruk pada Wahabi. Betul? Sebab Wahabi tak kata borah yang ijtihad terkeluar. Dia kata dia bukan di dalam masalah itu sahaja golongan Wahabi ini teruk. Bila mana kita lihat. Jadi maksudnya kalau dia teruk bab lain pun boleh maki dia juga. Masalah maki kita tak ada maki. Boleh kritik dia. Kalau tempat lain dia teruk, kita boleh berlebih kurang dengan dia. Begitu? Kritik. Itu okey. Saya terima manhaj itu. Yang kedua, bagi orang yang mengatakan Abul Hasan Al-Asy'ari termasuk sebagai ekstrim, siapa yang kata Abu Hasan Al-Asy'ari adalah mujassimah, apakah perkataan ni salah dan ekstrim ataupun perkataan ni betul? Ini berkaitan dengan Syekh Hasan Saqaf. Kita mengatakan bahawa kitab Al-Ibanah itu adalah kitab yang tala'aba bihi baina yaday asimah. Iaitu ada golongan yang cuba mengubah-ubah isi kandungannya. Kitab Ibanah memang sebelum ada. Tu Ustaz, nanti dulu. Dan maksudnya begini, bukan Ibanah tu, benda yang sama ditulis dalam 4 cetakan Al-Banah tentang Yadan dengan ID. Benda yang sama ditulis oleh Ibnu Asakir dalam Tibyan Kadhibil Muftari. Benda yang sama disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di dalam Dar'ut Ta'arud. Benda yang sama disebutkan oleh Ibn Hazmin dalam Al-Faslu Bainal Milal wal Ahwa wal Nihal. Benda yang sama juga disebut oleh Hasan Saqaf. Ini bukan tipu.
5, 6 sumber berbeza menyebutkan benda yang sama. Atas dasar itu, mereka mengatakan Abu Hasan al-Asy'ari mujassimah. Adakah tuduhan itu jahat ataupun memang betul mujassimah? Imam Abu Hasan al-Asy'ari bukan mujassimah. Jadi maksudnya, Dan kita kena faham bahawa sebahagian penulis-menulis dia menyatakan tentang kalau buku itu benar, dikritik ke atas kitab tersebut. Tetapi secara tahqiq kitab tersebut, isi kandungannya tidak betul. jadi maksudnya Saqaf, Ibn Taymiyah, Ibn Hazmin, Ibn Asakir dan 4 cetakan Ibanah bersetuju untuk buat tuduhan palsu Tuduhan palsu macam mana? ke atas Al-Ibanah. Bersetuju Aidil Athimah. Tambah perkataan Abu Hasan al-Asy'ari yang dia tak sebut. Imam Abu Hasan al-Asy'ari tidak menyatakan semua sekali isi kandungan Al-Ibanah sekarang ini. Kerana kita lihat kadang-kadang cetakan-cetakan daripada Kita berbincang tentang benda spesifik. Apabila Abu Hasan al-Asy'ari mengatakan bahawa ID merujuk kepada yadan. Ini tajsim ikut kaedah Asy'ariyah. Tajsim ikut kaedah Asy'ariyah. Tidak. Pada Asy'ariyah mesti takwil ataupun tafwid, betul? Ini bukan tafwid, ini itsbat. Dan kita lihat yadun tu dengan makna apa. Kalau yadun itu diterjemahkan dengan makna anggota tangan, maka itu adalah tajsim. Tak ada siapa kata anggota tangan. Jadi tak ada siapa tajsim, betul? Tak ada Wahabi kata anggota tangan. Dan sekiranya dipegang secara zahir ataupun terjemahan yang menampakkan ihamu jisim, itu melazimkan kepada Pertama, tajsim. kita tak tahu apa dalam kepala orang. Yang kedua, tak ada Wahabi kata anggota. Jadi tak ada Wahabi jisim, mujassim, betul? Ada golongan Wahabi Siapa? yang jisim. Contohnya kita lihat dalam Okey. At-Tuwaijiri dalam Ustaz bagi kitab. satu contoh, Wahabi gunakan perkataan adwun. Siapa yang katakan Allah ada adwun? Perkataan begitu adwun, kalau kita lihat di dalam kitab Satu contoh Khalqul Adam ala suratir Rahman, disebut bahawa golongan Wahabi mendakwa Allah ini mencipta Adam mengikut dan serupa dengan bentuknya. Itu tajsim. Sekejap Ustaz, sekejap. Itu ada hadis yang lain. Khalaqa Adam ala suratihi. Tidak sahih. Tak, yang penting bagi saya perkataan tubuh badan, adwun yang digunakan satu contoh salafi untuk membenarkan tuduhan Ustaz. Tidak semestinya kita kena keluarkan. Okey, jadi tak ada. lafaz adwan itu. Jadi sekarang tak ada. Atas maklumat yang Ustaz ada, tak ada siapa Wahabi kata adwun bagi Allah. Atau Ustaz ada? Lafaz itu Lafaz adwan tak ada. Betul. Adwan itu setakat ini kita memang tidak dapati, tetapi Jelas. melazimkan benda itu ada. Jelas. Jadi jangan tuduh orang kalau tak ada lafaz. Sebagaimana kita boleh bersangka baik dengan selawat syifa dan sebagainya, di sini juga kena bersangka baik. Kalau tak ada lafaz, jangan tuduh orang. Seterusnya, apakah Syekh bin Baz kafir, ya atau tidak? Pada pandangan Ustaz, Kita tidak menghukum orang-orang kafir. dia tak kafir. Orang yang mengatakan Nabi Muhammad adalah ausan, berhala, dan orang yang mengharuskan pakai salib, dia kafir ke tidak? Mengharuskan pakai salib. Hmm. Dilihat di dalam hukum fiqh, jika dia memakainya tabarruk untuk mengambil berkat daripada salib, itu dihukum sebagai kafir. Kalau dia kata Nabi Muhammad adalah berhala, ausan, Wal'iyadzubillah. dia kafir. Kita dari segi hukumnya kita lihat bahawa kalau mengatakan Nabi Muhammad itu adalah berhala, kita bimbang, boleh jatuh kepada kufur, kita bimbang kepada dia. Ustaz, kata balik. Kata balik. Ustaz menuduh Syekh Mufti Wahabi bin Baz, ini daripada blog Ustaz. Itulah kita bimbang. Saya tahu. Bukan betul tu. bimbang, bukan bimbang. Ustaz menuduh bahawa dia telah mengatakan bahawa ausan, Nabi Muhammad adalah ausan. Ustaz menuduh dia mengharuskan pakai salib. Sekarang Ustaz tak kafir dengan dia pula. Mana satu yang betul? Di sini ada sebut kafir. Di sini tak sebut kafir, tapi disebutkan dia haruskan pakai salib. Di mana dia haruskan? Di dalam keratan ini. Ini tulisan Ustaz. Okey. Ini tulisan Ustaz, bukan tulisan orang lain. Harap Saya tenang. tak nampak betul. Okey, tak apa. Kita pergi soalan lain. Kita pergi soalan lain. Seterusnya. Begini, by word. Astaghfirullah. Apa Asri buat belakang tu? La haula wala quwata illa billah. Orang lain boleh berdiri molek je, dia rasa apa duk bahagian belakang punggung orang lain tu. Orang yang menulis begini, apa pandangan Ustaz tentang dia? Harap tenang. Okey, saya mengatakan bahawa benda yang macam ini adalah kadang-kadang lahir daripada memang kita tidak puas hati dengan satu pembawakan mereka, dan dari segi adabnya kita memang manusia itu melakukan apa-apa kesalahan dan dia boleh Jadi itu satu kesalahan. Kenyataan itu satu kesalahan. Betul. kita mengkritik dia, memang saya mengkritik dia. Tidak ada masalah benda tu. Perkataan seperti tadi tak patut diucap. Betul. Itu adalah daripada blog Ustaz. Tetapi ini adalah di antara sebab saya mengkritik Muhammad Asri. Ya akhi,
Dr. Mazhar menyebutkan sama seperti Ibnul Arabi. Sama by word saya telah buktikan tadi. Dr. Mazhar mendakwa ulama Islam halalkan liwat ke atas tubuh manusia. Bukti ada di bawah. Ini bukan dakwaan dia. Ini dakwaan Ibnul Arabi. Dia nakalkan. Dan ditulis dalam kitab-kitab madhab Maliki. Kita boleh buka dan rujuk. Kenapa dia seorang kena? Jadi maksudnya, kritikan yang sama Ustaz sanggup bagi kepada Ibnul Arabi? Dia berlain. Asri bukan Ibn Arabi. Perkataan yang sama diucapkan oleh dua orang. Dengan Asri Ustaz bantai dia. Ustaz tuduh sebut perkataan begini. Tapi Ibnul Arabi, oh Asri bukan Ibnul Arabi. Mana manhaj? Di dalam hal ini tidak berkaitan dengan manhaj. Dia berkaitan dengan kita perlu mengkritik dia kerana dia mengkritik para ulama. Bukan masalah kritik. Benda yang sama diucapkan oleh Asri, benda yang sama diucapkan oleh Ibnu Arabi. Ustaz hentam Asri dengan hentaman di luar kadar manusia. Terima kasih. Masa untuk bersoal jawab dari pihak Ustaz Salman Ali telah pun habis. Yang jahat. Itu yang disebutkan oleh Ustaz Abu Syafiq juga tadi. Tentang takfir. Ustaz Abu Syafiq sebut tentang bagaimana ulama-ulama Wahabi mengkafirkan Asy'ariyah ataupun menyesatkan Asy'ariyah ataupun mengatakan Asy'ariyah dan demikian dan demikian. Ini saya nak sebut dengan jelas. Pertama, mengatakan seseorang itu terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua orang buat. Asy'ariyah kata orang lain keluar, Salaf kata orang lain keluar, Maturidi kata orang lain keluar, semua orang buat. Tetapi nak melihat ekstrimnya apabila mengeluarkan orang daripada sempadan agama ini. Kalau tuan-tuan boleh lihat apa yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri dalam Durar Saniyah. Dia menyebutkan, "Ma dzukira lakum anni ukaffira bil umum fa hadha min buhtanil a'da." Apa yang telah disampaikan kepada kamu bahawa aku mengkafirkan manusia semewang-mewangnya, itu adalah tuduhan palsu. Kata bin Bas, mufti Saudi yang lepas, "Laisa min ahli ilmi salafiyyin man yukaffir haula alladhi dzakartumuhum." Tidak ada ahli ilmu salaf yang mengkafirkan orang-orang yang kamu sebutkan, ulama-ulama besar. An-Nawawi, Ibn Hajar Al-Asqalani dan sebagainya. Demikian juga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Saleh Fauzan. Katanya, "Wa nahnu la na'lam anna ahadan min ahli sunnah nasaba al-asy'ariyah wal maturidiyah ila al-khuruj 'anid din wal muruq 'anil millah." Kata Saleh Fauzan, tokoh besar Salafi ataupun Wahabi pada ketika ini, kami tidak pernah mendengar seorang pun daripada ahli sunnah yang mengatakan Asy'ariyah dan juga Maturidi terkeluar daripada Islam. Ini perkataan tokoh-tokoh besar mereka. Apabila Saleh Fauzan mengulas tentang dua orang ulama besar, Ibn Hajar dan juga An-Nawawi, yang sebahagian pandangan mereka sama dengan Asy'ariyah, katanya, "Fahuma imaman jalilan mawthuqan 'inda ahli ilmi." Kedua-dua mereka adalah dua orang imam yang dipercayai di sisi ahli ilmi. Tuan-tuan, takfir, saya bukan nak kata Ustaz Abu Syafiq salah bila kata orang lain kafirkan orang. Tak, dia tak salah. Takfir memang berlaku. Memang berlaku. Abu Dzar Al-Harawi Al-Asy'ari. Ini contoh. Saya tak kata Asy'ariyah suka kafirkan orang. Tapi berlaku dalam sejarah. Abu Dzar Al-Harawi Al-Asy'ari telah mengkafirkan Ibn Battah. Sebagaimana yang disebut dalam Ibn Jauzi dalam Al-Muntazam. Ada lagi teruk daripada itu. Najmuddin Al-Khabushani. Setelah Salahuddin Al-Ayyubi membuka Mesir. Najmuddin Al-Khabushani, seorang tokoh besar Asy'ariyah pada ketika itu. Apa dia buat? Dia pergi ke kubur Ibn Kizani. Gali kubur tu. Kau Salafi, kau tak boleh duduk sebelah Imam Syafi'i. Keluarkan dia, tanam di tempat lain. Dan katanya, ya la yakunu siddiq ma'al zindiq fi mawdu'in wahidin. Dia kata tak boleh siddiq duduk sebelah zindiq. Tak boleh orang yang bercakap benar duduk sebelah pendusta di satu tempat. Itu tokoh besar Asy'ariyah. Tapi apakah semua Asy'ariyah? Tak. Itu satu orang Khabushani. Orang lain tak terlibat dengan dia. Demikian juga Abu Bakar Al-Maghribi Al-Asy'ari. Apabila dia membacakan ayat, "Ma kafara Sulaiman walakinnal syayatin kafaru." Dia kata, "Ma kafara Sulaiman." Ahmad bin Hanbal tak kafir. "Walakinnal syayatin kafaru." Pengikut-pengikut Ahmad bin Hanbal kafir. Tuan-tuan, kalau kita main permainan ni, Ustaz Abu Syafiq bawa contoh Salafi kafirkan orang, saya bawa contoh Asy'ari kafirkan orang, bila nak habis? Kemana hala tuju kita? Sebab itu saya sebutkan daripada awal, isunya bukan mazhab. Isunya adalah pendirian manusia itu sendiri. Apabila dia ekstrim, dia perlu dibantah dan dia perlu ditentang. Ada orang lagi teruk pada tu. Semua yang kita baca tadi, ekstrim kerana fahaman. Fahaman kau tak betul, aku kata kau kafir. Sama ada tafsiran dia betul ataupun tafsiran dia tak betul, itu perkara kedua. Tapi ada orang lagi teruk pada tu. Dia kafirkan orang,
semata-mata kerana orang tak nak kafirkan musuh dia. Siapa orang tu? Abdullah Harari, guru kepada Syekh Abu Syafiq. Kata Abdullah Harari, "Fala ajabu min Ali Jufri." Aku rasa pelik dengan Ali Jufri. Alladhi ya'taqidu anna al-wahabiyyata mujassimah thumma yaqul ana la ukaffiruhum. Yang mana dia berkata, aku percaya bahawa Wahabi mujassimah, tetapi aku tidak mengkafirkan mereka. Kemudian kata Al-Harari, "Bal alladhi yashuk fi kufri mujassim huwa yukfar." Kata tuan guru dia, bahkan sesiapa yang ragu-ragu kafir atau tidak mujassim, orang tu aku kafirkan. Astaghfirullahalazim. Kita kena tanya Ustaz Abu Syafiq. Kalau dia bersetuju dengan guru dia, artinya dia kena kafirkan semua Wahabi. Kalau dia tak bersetuju, maksudnya dia pun dikafirkan oleh guru dia juga. Ini isu jangan tepuk. Harap tenang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, isu takfir saya nak sebut bukan isu mazhab. Ini isu yang menjerang ramai orang. Ahnaf telah mengkafirkan ulama mazhab Syafi'i dalam fitnah Qushairiyah. Pertembungan antara Asy'ariyah dan juga Hanabilah. Fitnah Qushairiyah. Ramai orang mati dibunuh. Kerana takfir mengkafirkan antara satu sama lain. Saya nak sebut isu seterusnya apabila Ustaz Abu Syafiq sebut tentang bid'ah. Tuan-tuan, kalau kita nak kata siapa ulas satu benda tu bid'ah, dia telah melakukan dosa ataupun dia telah ekstrim, artinya semua ulama besar ekstrim. Mana ada ulama yang tak bid'ahkan sebahagian amalan? Membid'ahkan sesuatu benda bukan ekstrim, itu keputusan daripada nas. Bahkan bukan sekadar malam nisfu Syaban. Bukan sekadar sebagaimana contoh Ustaz Abu Syafiq sebut, ada benda yang lagi basic daripada tu. Baca Quran beramai-ramai dengan satu suara, baca ramai-ramai. Kata Imam Malik, sebagaimana dinakalkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulumi wal Hikam, aku tak nampak orang buat ni di Madinah dan jangan buat. Itu perbuatan ahli Syam. Masalahnya, mengatakan bid'ah itu biasa. Sebab tu saya nak sebut, apabila berdepan dengan isu bid'ah, ada 3 metodologi. Macam kita masuk street fighting ke apa. Ada 3. Satu warrior. Satu lagi loser. Satu lagi caca marba, dia pukul yang angin. Siapa warrior? Al-Mawardi, An-Nawawi dan sebagainya di kalangan ulama besar. Apabila ulama mazhab Hanafi katakan solat istisqa bid'ah, Al-Mawardi bantah, tak, bukan bid'ah, ada dalil. Apabila orang mazhab Maliki kata sujud kepada Hajarul Aswad bid'ah, Al-Mawardi lawan, tak, bukan bid'ah, ada dalil. Ibn Abbas pernah buat. Itu warrior, lawan dengan hujah. Caca marba pukul angin apa? Dia tak ada hujah, tapi dia cari hujah yang tak kena tempat. Contohnya Zamihan Mazzin. Jangan gelak. Ulama Wahabi Saudi kata maulid Nabi itu bid'ah. Sebab tak ada dalil. Kau nak katakan sunnah, terpulang. Tetapi apa dia buat? Dia bawakan nas. Nas yang kata iblis bersedih di atas kelahiran Nabi SAW. Dia kata tengok Wahabi sama macam iblis. Ya akhi, bersedih di atas kelahiran dan tak nak sambut birthday, dua benda berbeza. Budak kecil umur 9 tahun, kalau bapak dia kata kat dia, bapak tak suka engkau sambut birthday, sama macam orang barat. Dia mungkin sedih, dia kata bapak dia tak sayang dekat dia dan sebagainya. Tapi dia tak mungkin kata, bapak dia benci kelahiran dia. Tak. Kalau logik budak kecil boleh faham, orang yang belajar agama tak boleh faham, maksudnya ada masalah dengan dia belajar agama tu. Itu metodologi kedua. Dia nak pukul tak ada hujah. Yang metodologi ketiga, loser. Loser ni macam mana? Kena tampar, gigi berdarah. Balik cerita dekat mak, dia pukul saya pecah kepala. Contohnya apa? Muhammad bin Abdul Wahab tulis surat kepada Sulaiman bin Suhaim. Kata Muhammad bin Abdul Wahab, macam mana engkau kata engkau ikut sunnah? Sedangkan engkau pergi ke majlis maulid, engkau bacakan maulid dan mereka melakukan perkara-perkara syirik di situ. Yang tadibuna li masyayikhihim. Pergi sujud kepada syekh mereka. Minta doa kepada syekh mereka. Engkau boleh pergi majlis yang syirik itu. Losernya mana? Muhammad bin Abdul Wahab, dia bukan kata semua maulid syirik, dia kata majlis tu in specific syirik. Datang Ustaz Abu Syafiq, dia bawa Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan majlis maulid. Tak ada kena mengena. Itu spesifik majlis. Jadi benda penting yang kita kena lihat apabila kita berbicara ataupun berbahas, kena pada tempat. Isu bid'ah, isu yang besar. Semua ulama membid'ahkan. Yang paling benar apa nak buat? Siapa nak kata sunnah, dia buat. Siapa nak kata bid'ah, dia jangan buat. Sebagaimana Ustaz Abu Syafiq sebut, apabila ada hadis yang daif, boleh kata sunnah. Katalah. Tapi siapa yang nak kata bid'ah, jangan marah. Demokrasi, passion apa engkau boleh cakap, orang lain tak boleh cakap. Dan jangan tambah-tambah. Bila dia kata bid'ah,
Kita jangan pergi tambah pula. Maksudnya, dia kata kau masuk neraka dan sebagainya. Tak. Dia kata bid'ah. Kalau itu tambahan, artinya Imam Malik lebih awal masuk neraka dah. Lebih awal tuduh orang masuk neraka. Berapa banyak amalan orang yang Imam Malik kata bid'ah sebab orang Madinah tak buat. Contoh yang Ustaz Abu Syafiq sebut tentang kenduri arwah sebagai contoh. Saya tak tahu Ustaz Abu Syafiq cerita panjang. Tapi akhirnya tentang hadis. Tentang hadis Jarir. Abu Syafiq komen satu benda. Bukan Jabir tapi Jarir. Betul? Ya akhi, hadis tu jelas. Bantah hadis tu. Kunna na'udu al-ijtima' inda ahli al-mayit. Wa sina'atu ta'am minan niyahah. Kami menganggap berkumpul di rumah orang mati. Wa sani'atu ta'am minan niyahah. Dan menyediakan makanan selepas ditanam dia adalah niyahah. Niyahah artinya meratap. Nabi melarang keras meratap. Tuan-tuan, siapa yang belajar ulum hadis, basic ulum hadis, dia tahu. Apabila sahabat kata kunna na'uddu, artinya merujuk kepada zaman Nabi SAW. Bantah hadis. Kalau kita betulkan Jarir dengan Jabir, dia tak membuktikan apa-apa. Ya, okey, dia salah sebut, bukan Jabir tapi Jarir, dia membuktikan apa? Itu yang benda yang kita sebut tentang bid'ah. Kesimpulan saya tentang bid'ah, semua orang membid'ahkan sebahagian amalan. Bidun istisna. Bergeraklah ke hadapan dengan lebih matang. Kalau kita tak setuju, kita kata tak, bawa hujah. Jangan buat cara loser. Gigi berdarah bagi tahu kat mak kepala pecah. Jangan buat begitu. Seterusnya, saya nak sebut tentang ekstremisme ini. Ada benda yang membawa kepada sikap ekstremis. Ini kita kena jaga. Sebab benih-benih ini kalau dibiarkan, lama-kelamaan dia akan membawa kepada sikap melampau. Saya nak sebutkan, tuan-tuan boleh lihat di sini. Satu, serangan peribadi yang melampau. Ini kita kena jaga. Nak serang peribadi, katakan orang tu teddy bear, harimau Melaya, itu bolehlah, lebih kurang. Bangla dari Qatar, itu benda kecil. Tetapi, apabila kita mula menyerang secara melampau peribadi seseorang, itu ekstrim. Gambar ni, Abdul Aziz bin Abdullah Al-Shaykh At-Tamimi, Mufti Saudi sekarang. Dia berkhutbah di Arafah sejak 34 tahun dulu, kecuali tahun lepas, ataupun tahun ni. Abdul Aziz Al-Shaykh, seorang pemimpin yang besar. Kita boleh tak bersetuju dengan dia. Kita boleh kata dia ni salah, akidah dia tak betul. Okey, tak ada masalah. Tetapi sampai ke tahap kita bawa video dia, yang dia kata, orang tanya dia tentang muzik. Katanya, aku bertawakuf tentang muzik sebab aku takut masuk ke dalam mendengar perkataan sufi yang tidak ada faedah. Itu katanya. Al-Fadhil Ustaz Abu Syafiq, apabila dia ulas, dia kata, tengok, Mufti Saudi kafirkan orang sambil main kemaluan. Ya akhi, adab, kesopanan, kesusilaan di mana? Dia orang tua, buta. Saya sendiri, peribadi, kalau ada seorang tokoh Buddha ataupun tokoh Hindu yang tua, guru saya kata dekat dia, duduk sambil main kemaluan, saya tolak guru tu. Itu manhaj dan metodologi kita. Serangan peribadi yang melampau tak boleh dibenarkan. Seterusnya saya nak bawa tentang fitnah. Tahun 2005 seingat saya, ada berita di Pakistan. 500 laporan kanak-kanak sekolah agama diliwat. Itu laporan. Apabila laporan itu keluar, yang mengkritik laporan itu adalah pemimpin-pemimpin Deobandi. Qari Muhammad Hanif Jalandari. Pemimpin Deobandi. Sebab kebanyakan sekolah tahfiz ini sekolah Deobandi. Alirannya. Ada aliran Salafi, ada aliran Deobandi. Ada satu persatuan, Wifaq Madaris Arabiyah. Dikuasai oleh pemimpin Hanafi Deobandi. Mereka bantah, mereka tak sampai 500. Yang penting, apabila kritikan ni sampai, pemimpin Deobandi berasa terkesan. Ni kata kat kami. Tapi apabila kita sampai kepada page Ustaz Abu Syafiq, katanya Wahabi meliwat 500 kanak-kanak. Di mana datang ni? Peristiwa tu berlaku di Pakistan. Bukan negara Salafi ataupun Wahabi. Pada 2005. Pada tahun 2009, seingat saya, Wahabi meliwat 500 kanak-kanak. Ini fitnah. Kita tak perlu menjadi aswaja, Wahabi, Salafi, Ikhwani, apa pun. Cukup sekadar menjadi manusia untuk kita tahu bahawa fitnah itu haram. Seterusnya, label. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Label satu benda yang kita kena jaga. Label sikit-sikit, lebih kurang, itu tak ada masalah. Tetapi apabila label menggunakan perkataan yang manusia biasa tak guna, hanya digunakan oleh manusia-manusia di jalanan, maka itu masalah yang berat. Mana boleh panggil orang lelaki jalang?
kerana berbeza pandangan dalam fatwa. Ini tak boleh, sikap yang salah. Seterusnya, tentang prejudis saya nak sebut. Kena jaga. Kalau tak nak ekstremis, sekat prejudis. Kalau kita benarkan prejudis, hari ini kita kata kat mazhab orang. Esok orang kata kat mazhab kita. Lusa lagi satu kata kat mazhab kita. Akhirnya kita membentuk satu komuniti yang ekstrim. Imam Masjid Negara kena tampar dengan orang gila. Al-Fadhil Ustaz Abu Syafiq tulis, video ketika Wahabi plus Syiah tampar imam tika solat Jumaat. Ya akhi, prejudis. Ini tak boleh Al-Fadhil Ustaz. Kita kena jaga benda-benda begini untuk membentuk masyarakat yang saling menghormati. Macam mana kita cerita tentang menghormati orang lain sedangkan perkataan kita begini? Demikian juga Wahabi bunuh pegawai agama Asy'ari Asy-Syafi'i. Tanda soal. Ya, tak boleh didakwah di mahkamah. Tak boleh didakwah sebab ada tanda soal. Tetapi di sudut etika, kalau semua ustaz buat begini, apa akan jadi? Kita membentuk masyarakat saling membenci, saling tidak menghormati dan saling bersangka buruk. Seterusnya, antara benda yang kita perlu jaga adalah sandaran-sandaran yang salah terhadap musuh kita. Mufti Perlis tulis dalam buku dia di bawah tajuk contoh khilaf yang ditolak. Tuan-tuan boleh baca, dia tulis contoh khilaf yang ditolak. Ada di antara ulama berpendapat bahawa perbuatan itu harus. Antara mereka segelintir sahabat, tabi'in dan pendapat Imam Malik. Ini kata Mufti Perlis. Bandingkan dengan kata Ibnul Arabi dalam Ahkamul Quran, disebut di situ, ikhtalafal ulama fi jawazin nikahil mar'a fi duburiha. Para ulama berbeza pandangan tentang bersama isteri melalui belakang. Fajawwazahu ta'ifatun kathiratun. Ini telah diharuskan oleh ramai ulama. Katanya, wa qad jama'a dzalika Ibnu Sya'ban fi kitab Jima'un Niswan. Telah dikumpul oleh Ibnu Sya'ban. Al-Fadhil Mufti Perlis tulis bab ni nak kata ini contoh ada khilaf tapi jangan amal. Itu contoh, itu sebab dia tulis dalam bab contoh khilaf yang ditolak. Itu jelas, quotation word by word, maksudnya daripada Ahkamul Quran Ibnu Arabi. Tapi bila sampai kepada Ustaz Abu Syafiq, katanya Muhammad Asri Zainul Abidin yang mendakwa ramai ulama Islam halalkan liwat. Sedangkan Rasulullah bersabda, laknatlah sesiapa yang menyetubuhi isterinya dari duburnya. Hadis ni, kalau tengok slide sebelum, Mufti Perlis pun sebut juga. Sesiapa yang menyetubuhi isteri daripada duburnya, maka dia dilaknat. Katanya, mengapa Asri mendakwa sedemikian? Adakah kerana dia melakukan liwat? Astaghfirullahaladzim. Ainal haya? Ainal ihtiram? Kalau ini kita benarkan, nanti orang kata kepada Ibnu Arabi, baca buku Ibnu Arabi, tanya, takkanlah Ibnu Arabi ni kenapa? Benarkan liwat ke? Dan slide yang kedua lebih teruk. Paparan ini adalah rentetan daripada fatwa Wahabi Malaysia yang menghalalkan liwat secara mutlak. Tak ada orang menghalalkan liwat secara mutlak, melainkan tuduhan palsu yang tidak berasas. Jadi saya ingat ini semua kita kena jaga dan kita kena berhati-hati untuk membentuk masyarakat yang selamat. Kita jangan retorik, bercakap tentang adab, bercakap tentang kesopanan, tapi bila kita keluar, kita maki, kita halalkan penipuan, kita halalkan fitnah terhadap musuh kita. Saya nak tinggalkan beberapa soalan kepada Al-Fadhil Ustaz Abu Syafiq. Buktikan dakwaan saya salah. Buktikan yang orang lain tak kafirkan orang, Wahabi je kafirkan orang. Buktikan yang ulama tak ada kata bid'ah, Wahabi je yang kata bid'ah amalan.